Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan perbincangan kita berkenaan dengan pembangunan mapan dalam Islam, dan kita fokuskan perbincangan kita kepada pembangunan sosial, dan dalam pembangunan mapan tu kita dah tahu ada 3 juzuk, iaitu ekonomi, sosial dan alam sekitar, dan kita fokuskan kali ini kepada sosial. Dan dalam sosial tu pula ada banyak beberapa juzuk lagi, ya. Saya senaraikan 13. Kalau saudara-saudari sekalian nak tambah pun boleh, nak cantum-cantum supaya dia kurang pun boleh jugalah, kan. Tapi saya kali ini saya buat 13 juzuk, dan kita perbincangan kita pada hari ini adalah penjagaan kesihatan yang baik, ya. Jadi pandemik baru ni telah menunjukkan kepada kita, ya, betapa pentingnya penjagaan kesihatan, ya. Jadi pandemik COVID-19 itu yang bermula pada awal tahun 2020 menunjukkan betapa besarnya masalah yang dihadapi oleh semua orang dan juga semua kerajaan, ya. Jadi Rasulullah SAW ketika bercakap mengenai wabak penyakit ini telah melarang orang bermusafir dan melarang orang yang dah kena tu keluar daripada tempatnya masing-masing, ya. Dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, ini hadis sahih, Rasulullah bersabda, jika kamu mendengar taun, itu wabak penyakit, di satu tempat, jangan kamu pergi kepadanya. Dan jika berlaku di satu tempat sedangkan kamu berada di situ, jangan kamu keluar daripadanya, ya. Ini macam kiranya macam lockdown lah, ya. Macam lockdown kita baru ni, ya. Perintah larangan pergerakan, ya. Jadi selama 2 tahun ini kita telah merasakan bagaimana peritnya dan kekangan pergerakan itu, ya. Dan kita bergerak sangat terhad, menyebabkan aktiviti ekonomi hampir-hampir terhenti, dan ramai yang hilang pekerjaan dan banyak perniagaan yang terpaksa gulung tikar, ya. Dan tapi yang paling menyayat hati adalah lebih kurang 10,5 juta kanak-kanak telah menjadi yatim piatu, dan 7,5 juta lagi kehilangan salah seorang daripada ibu bapa mereka di seluruh dunia, ya. Jadi di negara-negara yang mempunyai sistem penjagaan kesihatan yang kurang baik adalah yang paling terkesan, ya. Contohnya India. Bukan saya nak mengata India, tapi ini yang saya dapat maklumat, ya, data. Banyak negara lain yang menghadapi masalah, macam Itali pun juga, ya. Jadi India ni sehingga 1 Mei pada tahun 2022 itu 3.9 juta kanak-kanak telah menjadi yatim piatu akibat serangan COVID-19 kepada ibu bapa mereka, ya. Di samping kematian, ramai juga yang sakit. Sekatan pergerakan dan ramainya yang sakit telah menyebabkan GDP, ya, produk domestik kasar India telah menguncup sebanyak 23.9%, ya, dalam penggal pertama tahun kewangan 2021. Jadi penjagaan kesihatan ini perlu dilihat dari sudut gaya hidup individu dalam masyarakat, ya. Pemerintah perlu berkempen supaya setiap orang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan, ya, Nabi telah mempersaudarakan Salman Farisi dengan Abu Darda, ya. Setelah itu Salman pun mengunjungi Abu Darda. Dia melihat Ummu Darda, isteri Abu Darda lah, ya, memakai pakaian kerja dan tidak mengenakan pakaian yang bagus, ya. Salman pun bertanya kepadanya, "Wahai Ummu Darda, kenapa engkau berpakaian seperti itu?" Ummu Darda menjawab, "Saudaramu Abu Darda sedikit pun tidak memperhatikan sedikit pun tidak perhatikan diriku," istrinya, ya. "Di siang hari dia berpuasa dan di malam hari dia selalu solat malam." Lantas datanglah Abu Darda dan menghidangkan makanan kepadanya seraya berkata, "Makanlah, sungguhnya aku sedang berpuasa." Salman menjawab, "Aku tidak akan makan sehingga engkau makan." Lantas Abu Darda pun makan. Tatkala malam telah tiba, Abu Darda pun pergi untuk mengerjakan solat, ya. Jadi Salman menegurnya, kan, dengan mengatakan, "Tidurlah," dan dia pun tidur. Tak lama kemudian dia bangun lagi dan tak solat. Dan Salman pun berkata lagi kepadanya, "Tidurlah." Kan ketika malam sudah larut, Salman pun berkata kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, sekarang bangunlah." Maka keduanya pun mengerjakan solat malam, ya, solat qiyamul lail ni, ya. Kan setelah selesai solat, Salman pun berkata kepada Abu Darda, ya, "Sungguhnya Tuhanmu mempunyai hak atas kamu. Badanmu mempunyai hak atas dirimu, dan keluarga pun juga mempunyai hak atas dirimu. Maka tunaikanlah hak mereka." Kan. Selanjutnya Abu Darda pun mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Maka Rasulullah berkata,
benarlah Salman, benar Salman. Jadi apa yang Salman tu kata betul ya, maknanya badan kita mempunyai hak ya. Jadi apabila sakit, cepat dapatkan rawatan. Oleh itu kerajaan perlu menyediakan pusat-pusat penjagaan kesihatan seperti hospital, pusat kesihatan masyarakat dan klinik ya. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah menurunkan penyakit dan ubatnya, dan Allah menjadikan ubat bagi setiap penyakit. Maka berubatlah, tetapi jangan berubat dengan yang haram ya. Jadi gaya hidup pun perlu dijaga, sebab badan kita punya hak kan, perlu makan secukupnya, perlu tidur secukupnya, seperti tadi Salman Al-Farisi telah menasihatkan Abu Darda ya. Di samping itu, bila kita sakit, kena carilah ubatnya, carilah ubat, jumpalah pakar, jumpalah orang yang tahu, sebab setiap penyakit itu Allah siapkan ubatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.